Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat bin Ibrahim, merupakan pelajar sarjana Psikologi Kaunseling daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. So, pada hari ini saya akan membuat sedikit ulasan artikel iaitu berkaitan dengan papan wawasan dan kaunseling kerjaya remaja, satu pendekatan responsif budaya. Di mana artikel ini telah ditulis oleh Philip, Laura, Crystal dan artikel ini juga telah diterbitkan dalam Journal of Creativity in Mental Health dan secara online pada 24 April 2019. Okay. Jadi so kita melihat apakah artikel ini. So artikel ini merupakan satu papan wawasan iaitu sebagai satu alat kreatif bagi kaunselor untuk menjalankan sesi kaunseling bersama dengan klien, di mana papan wawasan ini digunakan sebagai satu alat komunikasi untuk mengenal pasti tentang matlamat masa depan berasaskan kekuatan dan fokus kepada jalan penyelesaian, kerana ada segelintir klien yang mungkin tidak dapat melihat secara gambaran yang jelas berkaitan dengan masa depan. Jadi apabila menggunakan vision board ataupun papan wawasan ini, klien akan menjadi lebih faham tentang masa depan. Jadi papan wawasan ini menggunakan kerangka teori kerjaya kognitif sosial, di mana lepas ni kita akan bentangkan sedikit berkaitan dengan SCCT. Jadi vision board ini ataupun papan wawasan ini mempromosikan penerokaan identiti, peningkatan keberkesanan diri dan perkembangan kerjaya serta aspirasi pendidikan untuk remaja yang kurang diwakili. Jadi kita lihat di mana fokus kepada kajian artikel ini adalah kepada para pelajar yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang rendah dan juga kebanyakannya yang berasal daripada luar bandar. Dan kita boleh lihat di mana di situ adalah remaja yang kurang diwakili. Golongan sasaran terdiri daripada pelajar sekolah menengah dari luar bandar berstatus ekonomi rendah dan dijalankan ketika perkemahan musim panas, di mana aktiviti menggunakan kaedah papan wawasan ini ataupun vision board ini dijalankan pada perkemahan musim panas. Okay, tadi kita telah menyebut tentang kerangka teori kerjaya kognitif sosial, di mana vision board ini berpandukan kepada SCCT, di mana SCCT ini menyediakan asas yang sesuai dengan konsep dan melaksanakan kerjaya inisiatif pembangunan yang dilaksanakan untuk kedua-dua individu yang berpandukan kepada minat, matlamat, keberkesanan diri serta jangkaan hasil yang ingin dicapai. Di mana fokus kepada vision board kali ini adalah fokus kepada matlamat kerjaya pada masa hadapan, di mana kaunselor juga akan memfokuskan kepada sokongan dan halangan dalam persekitaran jenis pengalaman pembelajaran, sebab kaunselor juga perlu mengenal pasti apakah halangan-halangan yang menyebabkan klien susah untuk mencapai matlamat kerjaya mereka. Sebab SCCT juga menekankan faktor kontekstual yang sering diabaikan oleh teori perkembangan kerjaya yang lain, iaitu dari segi pilihan yang baik untuk mengatasi halangan, di mana halangan-halangan yang berlaku dari segi diskriminasi, berat sebelah, kekurangan peluang, stereotype, seperti mungkin kanak-kanak yang tinggal di luar bandar, kanak-kanak yang tinggal di luar bandar juga kurang terdedah kepada maklumat-maklumat kerjaya berbanding dengan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar. Kebanyakannya mereka terdedah dengan peluang-peluang pekerjaan yang lebih meluas. Dan mungkin juga ada juga segelintir pelajar kurang untuk mendapatkan akses dari segi teknologi, yang menyebabkan mereka susah untuk mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan kerjaya. Kita boleh lihat dari segi kajian literatur berkaitan dengan vision board ini, kenapa kita memfokuskan untuk menggunakan vision board dalam artikel ini,
Kerana menurut Turner N8 pada tahun 2005, belia dan remaja selalunya merupakan fasa perkembangan yang menarik yang merangkumi perubahan nilai sosial emosi, peningkatan keupayaan kognitif dan pendidikan, dan kemungkinan yang mereka ni tidak terbatas untuk masa depan. Jadi pada fasa ni remaja ni sangat tercari-cari apakah identiti mereka, matlamat kejayaan yang mereka ingin capai. Seperti dalam teori Erik Erikson, di mana mereka menghadapi fasa identity versus identity confusion, di mana remaja tercari-cari identiti yang ingin mereka capai. Walau bagaimanapun, menurut Jackson, Cancel, Cross and Beck pada tahun 2006, bagi belia mungkin tidak mempunyai bentuk sosial, masa depan mungkin mereka terasa misteri atau menakutkan. Jadi ini sangat berbeza, di mana terdapat juga pendapat yang mengatakan mungkin segelintir remaja masih takut dan kabur tentang masa depan, berbanding dengan remaja-remaja yang mendapat peluang maklumat yang lebih cerah, seperti mungkin dari segi ibu bapa mereka yang bagi informasi, persekitaran sekolah, persekitaran rumah, berbanding dengan segelintir remaja yang masih tercari-cari dan misteri berkaitan dengan masa depan mereka. Seterusnya, profession counselling juga sudah lama percaya bahawa kita mesti melayani semua klien dan keluarga dengan menganggap budaya responsif untuk belia tidak mendapat sokongan terhadap aspirasi kerjaya mereka. Jadi kita lihat di mana especially golongan-golongan yang tinggal di luar bandar, mereka kurang mendapat pendedahan dari segi kerjaya ini. Seterusnya, menurut Miss pada tahun 2015, menggunakan alat penerokaan masa depan berasaskan SCCT, iaitu yang kreatif seperti papan wawasan untuk mempromosikan aspirasi kolej dan tugas pengembangan kerjaya dengan pertengahan pelajar sekolah dari luar bandar. Jadi kita boleh lihat vision board ini berfokuskan kepada SCCT itulah, iaitu dengan lebih kreatif untuk menerokai pengalaman kerjaya untuk masa depan para pelajar. Seterusnya, menurut Glading 2008, papan wawasan ini adalah alat kreatif yang fleksibel, pelbagai guna dan kreatif. So alat ini terdapat dalam seni ekspresif dan tradisi kaunseling kreatif. Manakala menurut Cochrane pula, pelajar menyediakan pelajar dengan jalan untuk memproses pelbagai topik secara simbolik. Jadi di mana apa yang pelajar-pelajar ingin gambarkan pada masa hadapan mereka akan digambarkan secara lebih jelas melalui bentuk simbolik, gambar-gambar apabila menggunakan papan wawasan itulah. Seterusnya juga, kaunselor boleh menggunakan papan wawasan untuk mempromosikan komunikasi dan penetapan tujuan masa depan. Mungkin ada segelintir pelajar yang susah untuk berkomunikasi melalui secara lisan untuk menggambarkan masa depan mereka, tetapi apabila menggunakan papan wawasan ni akan menjadi lebih jelas. Seterusnya, untuk mengenal pasti dan membincangkan aspirasi pendidikan dan kerjaya dan untuk meneroka identiti dan minat. Dari perspektif SCCT, juga penerokaan adalah sebahagian daripada pembelajaran pengalaman membina, di mana kaunselor sekolah dengan sengaja dapat menyusun pengalaman pembelajaran ini untuk membina kepercayaan, efikasi diri dan harapan hasil positif untuk pelajar mereka minat dan matlamat. Papan wawasan juga dapat mempromosikan refleksi diri tanpa terlalu bergantung pada ekspresi lisan dan memungkinkan untuk penerokaan dan prosesan daripada memfokuskan untuk menentukan betul jawapan. Jadi papan wawasan ni lebih kepada bagaimana para pelajar mengekspresi idea-idea mereka berkaitan dengan masa depan tanpa memfokuskan atau ini betul ataupun salah. Seterusnya kita boleh lihat dari segi prosedur untuk mencipta papan wawasan. Yang pertama adalah sediakan pelbagai bahan untuk pelajar gunakan untuk membina papan wawasan kerjaya mereka ini. Tak kisahlah papan menggunakan kertas mahjong ataupun menggunakan cardboard untuk melekat itulah gambar-gambar daripada perkabaran majalah. Jadi para pelajar juga akan dibekalkan dengan surat khabar, helaian-helaian keratan surat khabar, di mana mereka akan menggunting
gambar-gambar tersebut untuk dilekatkan di papan wawasan. Yang kedua, buat arahan khusus untuk pelajar menjawab untuk refleksi awal sebagai sebahagian daripada papan penglihatan mereka dan untuk renungan terakhir. Jadi para pelajar akan membuat refleksi dahulu berkaitan dengan kerjaya mereka. Mungkin mereka akan membuat ujian kerjaya ataupun meneroka kerjaya mereka dahulu, minat-minat mereka dahulu sebelum mereka mengekspresikan di papan wawasan. Seterusnya ketiga, pelajar diminta menyelesaikan refleksi awal sebelum memulakan papan wawasan kerjaya mereka. Kemudian aktiviti ini akan melalui jurnal individu atau melalui perbincangan. So setelah mereka membuat refleksi awal itu, mereka akan berbincang tentang hasil refleksi awal itu dengan kaunselor. Seterusnya, keempat, memberi petunjuk kepada pelajar tentang cara membuat papan wawasan kerjaya mereka. Arahan yang jelas dapat membantu pelajar dalam memahami tujuan aktiviti. Jadi, kaunselor memainkan peranan yang penting untuk memberi tunjuk ajar bagaimana untuk membuat papan wawasan ini. Dan pastikan juga para pelajar dibekalkan dengan bahan-bahan yang lengkap seperti surat khabar, gunting, gam untuk mereka buatlah papan wawasan. Seterusnya kelima, semasa aktiviti dijalankan, kaunselor perlu memantau proses dan memberikan galakan kepada pelajar. Okay. So macam sepanjang aktiviti dijalankan, kaunselor perlu memberi sokongan lah, dan mungkin ada certain pelajar yang bertanya tentang papan wawasan, so kaunselor boleh guide. Keenam, setelah pelajar melengkapkan papan wawasan mereka, berikan masa untuk mereka berkongsi ciptaan dengan rakan sebaya. Kiranya macam setelah mereka cipta papan wawasan tu, beri peluang kepada mereka untuk bercakap tentang masa hadapan mereka dan bagaimana proses untuk mencapai matlamat tersebut, dan mungkin mereka yang rakan-rakan yang di sekeliling, termasuk kaunselor, boleh bertanyakan tentang soalan berkaitan dengan papan wawasan. Lepas tu yang ketujuh, last sekali adalah membenarkan pelajar menyimpan papan wawasan mereka dan mempertimbangkan untuk meletakkan papan wawasan itu di bilik mereka ataupun di tempat mana-mana ruang yang senang untuk mereka lihat setiap hari. Seterusnya, hasil daripada vision board ni, iaitu papan wawasan ni, yang pertama adalah peluang untuk menentukan dan meneroka identiti matlamat pendidikan kerjaya mereka. Sebab mereka dapat lihat papan wawasan ni secara visual, secara gambaran yang lebih jelas. Yang kedua adalah cari kekuatan dan makna dalam identiti mereka. Kenal pasti nilai utama, minat dan membina keyakinan diri yang positif mengenai masa depan. Jadi apabila secara gambaran mereka memperoleh gambar-gambar keratan daripada majalah, daripada surat khabar, jadi itu akan menjadikan matlamat tu lebih nampak, lebih jelas berbanding dengan hanya menyimpannya di dalam minda sahaja. Jadi mereka mampu meluahkan impian tersebut di dalam papan wawasan. Yang ketiga, pelajar menggambarkan diri mereka sendiri dalam masa depan mereka dengan cara peribadi dan unik. Yes, semestinya sebab vision board ni menggunakan kaedah yang sangat kreatif. Seterusnya, kita boleh lihat contoh vision board yang pertama ini, iaitu papan wawasan yang dihasilkan oleh seorang pelajar, di mana kita boleh lihat papan wawasan ini mengenai perkara yang menerangkan apa yang klien suka dan perkara yang memberi inspirasi kepada klien lah. Jadi kita boleh tengoklah gambar-gambar yang dilekat tersebut, ada gambar Beyonce, ada gambar Oprah, di mana model-model ini memberikan inspirasi dan dorongan kepada klien untuk menjadi seperti mereka. So papan ini mewakili kekuatan, kepimpinan, dorongan, kebebasan dan individualisme. So pelajar serupa melihat masa depan, mereka melibatkan kepimpinan, prestige seperti pakar bedah, peguam dan doktor. Okay. Kita lihat pula vision board yang kedua ni, di mana klien melekat perkataan-perkataan seperti support, world, di mana klien ingin bekerja mewujudkan satu unity, world unity untuk menyatupadukan seluruh dunia. Jadi kita boleh lihat sebilangan pelajar membuat papan penglihatan mereka dengan fokus kepada relationship. Sebilangan menyatakan keinginan untuk melayani orang lain dalam karier masa depan mereka seperti seorang kecantikan,
jururawat dan presiden. Okay, di mana kita boleh lihat ini adalah gambaran yang ditunjukkan oleh klien untuk menjadi seorang pemimpin dan juga lebih kepada social punya career. Dan juga mereka juga sangat menekankan nilai-nilai seperti nilai kekeluargaan, persahabatan, kebebasan dan keadilan. So seterusnya kita lihat vision board yang kedua, vision board yang ketiga, iaitu berkaitan dengan bagaimana klien ini sangat ingin menjadi seorang juru fotografi, juru gambar untuk National Geographic. Kita boleh lihatlah gambar-gambar di situ, ada gambar apa ni tentang haiwan, survival, gambar-gambar bukit. Jadi klien memilih sengaja warna-warna ni mewakili kepribadian mereka. So kita boleh lihat dia melekatkan gambar-gambar ini secara kreatif dan mengikut warna-warna yang ditentukan oleh klien. Jadi kita boleh lihatlah arah minat klien ketiga ini untuk menjadi seorang juru gambar. Terusnya kita boleh lihat dari segi limitasi menggunakan vision board ni ataupun wawasan. Paparan wawasan ini yang pertama adalah pelajar yang berfikir cara yang lebih literal atau tidak kreatif mungkin susah melaksanakan aktiviti dengan membuat paparan penglihatan. So mungkin ada certain pelajar yang mempunyai fikiran yang konkret dan juga mungkin kurang kreatif, so ini mungkin memberikan kesusahan kepada mereka. Yang kedua, pelajar yang berfikir dengan cara yang lebih konkret mungkin bergelut dengan memberi makna kepada gambar atau perkataan di papan penglihatan mereka melebihi senarai perkara yang kegemaran. Mungkin mereka nampak gambar ni cantik-cantik, so main lekat-lekat je. So ini menyebabkan mereka tak dapat terjemahkan makna gambar tersebut berpandukan dengan kerjaya mereka yang mereka inginkan. Terus yang ketiga, pelajar bergantung pada majalah untuk membuat papan pandangan mereka dibatasi oleh kandungan majalah. So kita boleh lihat kebanyakannya gambar-gambar yang diperoleh daripada majalah dan surat khabar sangat limit. Jadi ini menyebabkan mereka susah lagi untuk mencampakkan idea-idea kreatif mereka. Jadi oleh itu secara keseluruhannya vision board ni sangat membantu para pelajar, terutamanya kepada para pelajar yang masih tercari-cari tentang matlamat kerjaya yang mereka ingin capai. Kerana ada setengah pelajar mereka inginkan satu gambaran yang jelas untuk mengekspresikan matlamat kerjaya mereka. So apabila ada juga pelajar yang tidak dapat berkomunikasi, maksudnya susah untuk menceritakan impian mereka. Tapi bila mereka terjemahkan pada papan wawasan, so mereka mampu menceritakan tentang matlamat kerjaya mereka pada masa hadapan dengan berani, dengan rakan-rakan sekeliling, berpandukan dengan vision board yang mereka telah buat itu secara kreatif. Jadi yang paling penting adalah untuk para pelajar mengekspresikan idea-idea mereka agar menjadi pembakar semangat untuk mereka mencapai kerjaya yang mereka inginkan. So ini merupakan satu pendekatan kaunseling sangat baik berdasarkan artikel yang telah diterbitkan ini. Okay. Itu sahaja ulasan artikel pada hari ini. Sekian, terima kasih.